Dan untuk itu kita bawakan juga perhatian anda bagaimana untuk memastikan golongan remaja kita keadaan emosi dan juga kesihatan mental mereka tetap terjaga dalam apa juga cabaran, sekalipun kita faham bagaimana remaja ni hidupnya begitu banyak aktiviti, ada yang hobi-hobi yang tidak dapat dilakukan kerana situasi pandemik ini. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kami di talian, Encik Nazir Muhammad, pegawai psikologi dari LPPKN Pulau Pinang, untuk kita bincangkan dari segi kesejahteraan golongan remaja kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaliha, Munawar. Alhamdulillah, baik. Mungkin untuk permulaan ini boleh kongsikan bagaimana perkaitan kesejahteraan institusi kekeluargaan itu kepada kesihatan mental dan juga emosi kanak-kanak, khususnya dalam tempoh pandemik ini. Ya, Munawar, Zaliha dan juga para penonton, selamat pagi Malaysia. Kita lihat bagaimana perkaitan kesejahteraan emosi dan juga mental ibu bapa itu yang boleh memberi perkembangan kepada emosi ataupun karakteristik remaja lah. Jadi saya ingat perbincangan ini saya sandarkan daripada data ataupun maklumat daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 2019 telah menjelaskan bahawa 10 hingga 20% remaja di dunia sedang berhadapan dengan keadaan kesihatan mental yang tidak dirawat. Jadi ini sudah pasti kita lihat remaja ini datangnya daripada sebuah keluarga. Remaja ataupun kanak-kanak ditakrifkan sebagai usia pada ketika usianya 13 hingga 24 tahun. Jadi mereka ini kebanyakannya berada di dalam rumah lah, di institusi keluarga. Jadi keluarga sangat penting dalam kehidupan seorang individu remaja ini, yang mana rumah ataupun keluarga ini adalah tempat perlindungan lah, kita lihat untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan perhatian, keselamatan dan juga keperluan dalam meneruskan survival kehidupan mereka ini. Jadi peranan ibu bapa ini tu sangat penting lah dalam mencorak masa depan dan juga kesejahteraan psikologi remaja itu. Encik Nadir, biasanya masyarakat awam masih bertumpu kepada LPPKN ataupun Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia berhubung dengan isu-isu berkait dengan ibu, wanita dan sebagainya. Tapi sebenarnya portfolio itu melangkaui lebih jauh lagi. Apa antara pemerhatian yang pihak LPPKN sendiri lihat dari segi perubahan ataupun impak pandemik ini kepada emosi golongan remaja? Ya, Zaliha, kita lihat dia punya keadaan selepas pandemik ataupun dalam pandemik ini sebenarnya dia dinamik, bukan saja menjurus kepada isu seorang yang dewasa ataupun seorang warga emas dan juga institusi keluarga itu. Jadi kita lihat daripada segi perkembangan remaja ini pun kita dah lihat sebab remaja ini juga terlibat dengan proses PDPR berlaku di rumah sekarang ini, dan juga ramai remaja-remaja yang dah senior ini mengambil tanggungjawab keibubapaan disebabkan ibu bapa sekarang ini telah bekerja. Jadi ini adalah antara cabaran-cabaran dan juga mungkin juga berlakunya gangguan daripada sudut penjadualan remaja lah, kita lihat begitu pada ketika inilah untuk fasa yang ketiga ini. Dalam kita membicarakan topik berkaitan kaunseling remaja ini, kita ingin mewar-warkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia bahawasanya kita membuka talian kepada anda, iaitu 0322829841, talian yang boleh anda hubungi untuk kita berkongsi cerita, pandangan ataupun pengalaman anda berkenaan topik kaunseling remaja ini. Baik, Encik Nazir, apa yang menjadi kebimbangan kita adalah tekanan yang dialami oleh golongan remaja ini mungkin boleh menyebabkan gangguan dari segi emosi, dari segi tingkah laku, dan juga apa yang lebih merisaukan, gangguan dari segi mental. Jadi mungkin ahli keluarga maupun ibu bapa boleh memberikan perhatian dalam ini, dalam mengenal pasti apakah antara simptom-simptom awal yang perlu mereka berikan perhatian, khususnya membabitkan isu kesihatan mental ini. Ya, Munawar dan juga para penonton sekalian, sebenarnya kita lihat daripada tekanan ataupun stres ini, dia ada stres jangka pendek dan juga jangka panjang. Namun ini kita boleh lihat dia sebagai simptom lah, ataupun kita boleh melihat dia sebagai proses menuju kepada taraf kesejahteraan kesihatan mental itu. Mungkin antara kita boleh tengok daripada stres jangka pendek dan juga jangka panjang ini sebenarnya dia berkait dengan bebanan
emosi ataupun elemen-elemen yang berkaitan dengan keletihan minda, mungkin juga panik, mungkin juga kemurungan dan juga mungkin juga berlakunya kebimbangan melampau yang disebut sebagai anxiety dan juga ada sampai kepada tahap depression ataupun kemurungan. Jadi sebelum nak sampai kepada level itu, Zaliha, Munawar dan juga para penonton, sebenarnya ada simptom-simptom yang boleh dikenal pasti oleh seorang ibu bapa terhadap anak kanak-kanak ataupun terhadap anak remaja lah. Okay, mungkin kita boleh tengok yang pertama sekali mungkin sering lupa dan juga susah fokus. Dia mungkin belajar susah nak fokus, ataupun mungkin juga ibu bapa yang pergi ke pejabat meninggalkan beberapa tugas kepada anak remaja ini yang lebih senior ini, dia lupa nak melaksanakan tugas. Mungkin ibu dia, ayah dia kata tolong belikan makanan untuk adik-adik, mungkin juga sidaikan pakaian dan sebagainya kan. Jadi lupa. Yang kedua adalah mungkin juga anak remaja ini ada simptomnya menyendiri ataupun tidak aktif, tidak ada komunikasi sosial di kalangan dia dan juga adik-beradik dia barangkali, dan juga dia dan juga ibu bapanya. Yang ketiga mungkin juga berlaku sukar tidur ataupun mungkin juga tidur terlalu lama. Kan sebab apa? Dia punya proses pemikiran yang letih ini, barangkali pemikiran dia tahap dia berfikir mungkin terlalu berjaga, terlibat dengan menonton video ataupun drama-drama kan, filem, main game dan sebagainya, menyebabkan kesukaran tidur ataupun terlebih tidur pada waktu siangnya. Dan juga simptom yang keempat, mungkin kita boleh tengok sistem penghadamannya terganggu. Cik diberitahu kepada ibu bapanya, mungkin dia tak selesa perutnya, tak selesa makan, tak ada selera dan sebagainya. Ini adalah antara yang kita boleh lihat lah. Seterusnya adalah berkaitan dengan emosi yang tidak stabil, pemikiran yang tidak rasional, dan juga mungkin juga berlakunya pemberontakan apabila bebanan tugas ataupun ada tugas-tugas yang diturunkan oleh parent kepada anak-anak ini menyebabkan dia memberontak dan juga mungkin mendatangkan kecederaan tingkah laku kepada diri sendiri. Jadi ini kita lihat kesan ini sebenarnya memberi bahayalah pada sudut fizikal dan juga mental kepada anak-anak remaja ini. Sekiranya simptom-simptom awal ini tidak dikenal pasti dan juga tidak cuba dirawat. Encik Nadir, bagaimana pula dengan golongan remaja yang kehilangan ahli keluarga ataupun orang-orang terdekat dalam hidup mereka yang meninggal akibat COVID-19, selain daripada melalui situasi kehidupan yang begitu banyak kekangan, kehilangan orang tersayang, apa caranya untuk mereka mendapatkan ataupun meluahkan kekecewaan, kesedihan mereka? Apakah pihak LPPKN juga ada menyediakan saluran untuk mereka berkongsi dan melepaskan apa yang terbuku di hati mereka? Zaliha, kita lihat berkaitan dengan isu hari ini kematian mengejut lah kan. Kita boleh lihat kan apabila ada pandemik COVID-19 ini, kematian ahli keluarga ini secara mengejut sebenarnya adalah satu krisis terhadap ahli-ahli keluarga yang lain, especially anak-anak yang masih kecil ataupun remaja. Mungkin berlakunya beberapa tahap lah dari segi gangguan psikologi disebut di sini. Mungkin pertama sekali adalah kesedihan bila mana anak-anak ini kematian ahli keluarga ataupun ibu bapa, mungkin wujud kesedihan sudah pasti akan mendatangkan satu tahap kesedihan, dan juga mungkin juga dalam keadaan kesedihan kematian ibu ayah kan, yang mana proses pengubumian yang pun tidak boleh dihadiri secara beramai-ramai, mungkin juga wujud penafian, denial di kalangan anak-anak ini yang mengatakan mungkin ibu bapanya masih ada dan sebagainya, dan juga barulah akan berinjak kepada fasa yang seterusnya itu boleh menerima hakikat. Namun dalam proses beberapa fasa ini, Munawar, Zaliha dan juga para penonton, sebenarnya mereka ini perlukan sokongan emosi dan mental, yang mana pada asasnya adalah peranan ahli keluarga yang terdekat lah. Mungkin ada abang-abang yang lebih senior atau mungkin bapa saudara, ibu saudara, jiran tetangga. Kan ini adalah antara yang kita panggil individu-individu yang lebih awal yang memahami ataupun mengenal anak-anak ini daripada sudut kesan psikologinya. Dan seterusnya, bantuan awal psikologi ini perlu diberikan kepada mereka ini. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kecil ataupun remaja ini masih naif berkaitan dengan perkembangan emosi dan juga psikologi mereka. Jadi psikologi first aid ataupun kita bagi sokongan counselling ini perlu diberi segera, dan juga ini memang kita sediakan di LPPKN sebenarnya, yang mana rawatan dan juga konsultansi ini kita buka secara 24 jam ataupun 24/7
penonton dalam kita memberi perkhidmatan sokongan psikologi kepada remaja ini. Yang kita boleh lihat juga Munawar dan juga Zaliha, sebenarnya kita ada perkhidmatan berkaitan dengan remaja, khusus kepada remaja di LPPKN ini, iaitu Cafe 18, yang mana kita cover mereka ini yang berusia 13 hingga 24 tahun, yang mana di Cafe 18 sana ada remaja-remaja dan juga belia-belia yang juga kita rasa hampir ataupun dekat dengan dunia remaja, diri remaja itu sendiri, yang mana staf-staf di sana adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran berkaitan psikologi, kaunseling, yang mana boleh memberi ilmu pengetahuan. Dan sekarang ini kita nampak situasi pandemik ini juga mungkin menyukarkan remaja-remaja ini hadir secara fizikal ke premis-premis Cafe 18 di seluruh Malaysia. Tapi kita sediakan teen apps, teen apps yang mana boleh download ataupun didapati daripada Google Play ataupun daripada App Store, yang mana di sana ada kaunselor, ada doktor, ada ustaz menjadi pendengar yang setia dan juga memberi panduan asas kepada perkembangan keremajaan itu, dan juga isu-isu psikologi, isu-isu kaunseling, dan juga mungkin juga berkaitan dengan kesihatan reproduktif dan sosial perkembangan remaja ini. Selain daripada kita ada juga talian kasih di bawah KPWKM ini, yang mana beroperasi selama 24 jam, yang mana perkhidmatan ini adalah asas kepada kita memberi sokongan awal psikologi kepada remaja-remaja dan juga rakyat Malaysia untuk mendapatkan perkhidmatan dan kemudah capaian lah. Saya kira begitu, Munawar dan Zaliha. Dan saya sangat tarik dengan penerangan Encik Natir tadi berkenaan sistem sokongan sosial adalah sangat penting untuk membantu golongan remaja yang terjejas ini. Mungkin Encik Natir boleh memberikan perincian lebih lanjut berkenaan bagaimana melalui kaedah komunikasi yang baik dan berkesan adalah sangat penting dalam hal ini untuk kita memastikan golongan remaja ini mereka merasai dihargai, merasai disayangi dan juga mereka terbuka untuk meluahkan perasaan mereka. Okey, Munawar, para penonton sekalian, kita lihat remaja ini adalah satu fasa perubahan daripada kanak-kanak dan juga dewasa lah. Ini adalah zaman transisinya. Jadi dia masih ada jiwa ataupun naluri ataupun fitrah kanak-kanak tu masih ada dalam diri dia. Jadi fitrah anak-anak ini sebenarnya inginkan kasih sayang, inginkan difahami kan. Tetapi kadang-kadang itu disebabkan kekalutan kehidupan parent dan juga kekalutan jadual remaja itu sendiri. Jadi keperluan-keperluan asas ini mungkin pergi begitu saja. Sedangkan dalam perkembangan kedewasaan ini kita memerlukan kasih sayang, memerlukan satu komunikasi yang erat kan. Jadi sama-sama kena melihat kembalilah proses kehidupan kita dalam kita sibuk-sibuk, dalam kita kalut-kalut meneruskan survival kehidupan ini. Mungkin juga kita kena mengambil masa bersama dengan anak-anak untuk bercakap, untuk memahami apa yang sedang dihadapi, dan juga mereka ini juga sebenarnya banyak mengharapkan nasihat dan juga pandangan daripada orang yang lebih dewasa, sebab mereka ini masih dalam takrifan naif berkaitan dengan realiti kehidupan. Jadi jika ibu ayah yang sibuk tidak dapat mengambil peranan ini, mungkin tanggungjawab ini boleh dimainkan oleh abang-abang yang lebih senior ataupun bapa saudara ataupun jiran-jiran tetangga yang rapat, ahli komuniti yang boleh mengambil peluang ataupun ruang ini untuk meraihkan keremajaan dan juga kedewasaan seseorang individu dalam komuniti. Sebab kita tengok hari ini, selain daripada anak-anak remaja yang mempunyai ibu ayah, ada juga anak-anak remaja yang tidak mempunyai ibu ayah ataupun anak yatim, dan juga mungkin hidup dalam family single parents kan. Mungkin juga ibu bapa mereka tidak berada di sini sebab tidak berada bersama sebab PJJ, dan juga ada juga dapatan daripada kajian saya yang lepas menemui defector single mother yang mana suami mereka ini berada di penjara. Jadi mereka ini adalah anak-anak yang tidak boleh dinafikan dia punya keperluan kedewasaan untuk berkomunikasi, untuk berkasih sayang. Jadi sudah pasti peranan ahli komuniti ini adalah peranan yang sangat baik dimainkan, dan begitulah juga kita implementkan di Cafe 18. Kita dapatkan abang-abang dewasa ataupun abang-abang belia untuk menjadi pendengar dan juga lebih memahami perkembangan keremajaan itu. Encik Nadir, sebenarnya ada soalan susulan dari apa yang Encik Nadir cakap, tapi kita bawakan dahulu pemanggil untuk pagi ini, Encik Jamal. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan soalannya Encik Jamal kepada Encik Nadir.
Ini dari segi pandangan saya lah kan. Walaupun kita masih menggunakan kaedah-kaedah yang dikemukakan oleh WTO, jadi kaedah-kaedah kita sebagai seorang ibu bapa ni perlu diberi penekanan kepada anak-anak, kepada masalah-masalah sosial ni kan, dan masalah mental. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam, kita gunakan juga kaedah-kaedah ini supaya dia lebih memperkuatkan lagi dan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih efisien. Jadi apa pandangan panel hari ini? Terima kasih Encik Jamal. Kaedah Islam ini boleh digunakan atau semata-mata sebagai satu sandaran saja? Sebab saya lihat banyak kaedah-kaedah agama ini diketepikan. Kita perlu beri penekanan bukan saja kepada masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah mental yang sekarang dihadapi oleh seluruh dunia. Baik. Jadi kaedah ini ketinggalan kita tengok. Jadi saya rasa boleh diguna pakai. Sebab dia ini mungkin menjadi satu legenda yang besar. Satu kebangkitan. Ya. Terima kasih Encik Jamal. Kita meneruskan kehidupan seharian. Encik Nadir boleh komen tentang apa yang Encik Jamal kongsikan? Okey, terima kasih Cik Jamal atas pandangan Munawar, Zaleha dan juga para penonton sekalian. Saya bersetuju dengan pandangan Encik Jamal sebentar tadi sebab hari ini kita juga selain daripada kita bincangkan berkaitan dengan IQ, EQ, SQ dan juga CQ barangkali, sebenarnya ada elemen baru yang sedang dibincangkan hangat di peringkat global iaitu berkaitan dengan AQ iaitu Adversity Quotient, iaitu kecerdikan dan juga kecerdasan kesukaran ataupun istilah lain disebut juga resiliensi diri. Kan hari ini yang mana elemen resiliensi diri ini adalah elemen yang ketujuh dalam resiliensi diri. Kita menemui bahawa ada elemen ketuhanan dekat sana, elemen-elemen keagamaan dekat sana yang menyumbang kepada resilient ataupun kedaya tahanan seseorang individu itu, baik dewasa maupun remaja. Baik, Encik Nadir, ada juga yang bertanya berkenaan kaedah untuk kita memberi sokongan emosi dan juga mental kepada kanak-kanak ataupun remaja ini. Adakah kaedah ini boleh diaplikasi kepada semua kelompok remaja? Sebab kita sedia maklum remaja ini pelbagai karakteristik mereka, pelbagai personality mereka. Ada introvert, ada yang extrovert. Jadi pandangan daripada Encik Nadir. Okey, berkaitan dengan cara gaya ataupun bagaimana kita memberi rawatan asas kepada psikologi ataupun isu-isu emosi remaja ini, kita kena lihat jugalah, kena buat searching lah pada peringkat awal ni, dari kalau dalam sudut kaunseling itu kita buat repo, mungkin prosesi kita wujudkan di atas talian awal-awal, kita kenal pasti dulu individu ini. Dari sudut psikologinya mungkin menggunakan inventory psikologi. Kita tengok individu ini orangnya bagaimana, apa peranan pada ketika ini, adakah dia memainkan peranan sebagai seorang pelajar ataupun dia sudah tidak lagi belajar, dia memainkan peranan sebagai seorang pekerja. Ada di kalangan remaja-remaja kita yang sudah tidak bersekolah kan. Jadi kita tengok ini adalah keperluan asas lah, dan seterusnya kita memberi rawatan. Ada orang boleh menerima perkhidmatan kaunseling ataupun ada juga disebut sebagai talk terapi ini kan, tetapi ada juga individu-individu yang rasa macam sangat dirinya sangat bermasalah bila mana hadir ke sesi kaunseling. Tapi sebenarnya dalam sesi kaunseling ini luas dan juga ada matlamat dia dalam setiap sesi itu. Mungkin kita nak melihat dia punya personality, mungkin juga kita nak sort in ataupun kita nak menyesuaikan personality diri dia dengan keadaan diri, tugas dia dan juga peranan yang dimainkan pada ketika ini. Dan juga ada aktiviti-aktiviti dalam kita panggil psikoterapi ini, seperti kita menggunakan pendekatan ekspresif art terapi. Untuk apa? Untuk peluahan. Kadang-kadang survival hidup ini menyebabkan tekanan mental, tekanan emosi dan sebagainya. Just dia datang untuk meluahkan saja. Jadi kita menggunakan medium expressive art therapy. Jadi expressive art therapy ini dapat memberi satu kesedaran
dan memberi satu peluang untuk dia meluahkan kekalutan hidup dia, yang mana kita lihat juga kesannya adalah beyond cognitive level, kan? Dia boleh memberi rawatan-rawatan emosi susulan, dan juga ada lagi kaedah-kaedah lain Islamic version dalam pendekatan-pendekatan yang dimainkan oleh beberapa kaunselor-kaunselor lah, mengikut mazhab-mazhab dan juga kepercayaan masing-masing, yang mana pelbagai pendekatan-pendekatan yang telah kita kembangkan dalam perkhidmatan kaunseling ini yang mungkin sesuai dengan seseorang remaja itu. Encik Nazir, kalau boleh saya nak ambil semula poin yang Encik Nazir sebut sebelum kita ambil pemanggil tadi, bila mana berkaitan remaja dan juga kadang-kadang ada elemen naif yang mereka tidak berapa tahu, dan bila dikaitkan naiviti itu dengan media sosial, kadang-kadang apa yang mereka lihat paparan ataupun gambaran kehidupan orang lain lebih bagus daripada apa yang mereka alami. Ini juga memberi kesan kepada keadaan emosi dan juga mental mereka. Komen Encik Nazir, bagaimana media sosial ini boleh diperbaiki lagi peranannya untuk memberikan satu persekitaran yang lebih sihat kepada remaja dan bukan membandingkan dan akhirnya merendahkan kegembiraan sendiri? Betul, Zaleha dan juga para penonton sekalian, sebenarnya kita lihat remaja adalah individu ataupun golongan yang paling ramai berada di media sosial sekarang ini. Dan juga media sosial ni dia agak bebas sebenarnya. Apa yang dipaparkan dekat sana terpulang kepada kita nak klik. Kita kena smart lah, para remaja ni kena smart. You masuk dalam medium ataupun application media sosial ni untuk apa? Kena clear dulu perkara ini. Jadi kalau you nak masuk, nak melihat mungkin juga kejayaan-kejayaan orang dijadikan sebagai satu sumber inspirasi, itu adalah bagus. Tapi kalau kita melihat mungkin juga apa yang dipaparkan di media-media sosial itu ada satu keagungan, kemegahan. Jadi mungkin juga kita kena lihatlah adakah dia sesuai dengan diri kita, kan? Kena sedar dirilah, especially anak-anak remaja yang berada di luar sana. Dan juga mungkin apa yang diguna pakai ataupun aset-aset yang dipaparkan oleh individu ataupun kita panggil juga orang-orang yang terkenal yang memberi satu makna dalam kehidupan mereka ini, mungkin tidak sesuai untuk diguna pakai oleh kita para remaja ataupun pelajar, kan? Mungkin handset yang ataupun gadget yang biasa saja yang sesuai dengan umur kita, dengan kerjaya kita ataupun bidang pembelajaran kita, tidak sesuai kita jadikan apa yang dimiliki oleh seseorang yang terkenal di media sosial itu sebagai kita pun nak teruk pakai sama. Nanti akan memberi kesan psikologi kepada diri anda, kan? Jadi maksudnya sebenarnya dalam media sosial ini ada pelbagai perkara ataupun medium yang dihidangkan. Dekat sana ada menu-menu yang baik, ada menu-menu yang sihat, dan juga menu-menu yang boleh mendatangkan kemudaratan emosi dan juga psikologi. Jadi sudah pasti dia berbalik kepada diri kita lah, sebagai pengguna media sosial ini. Sudah pasti kena smart menggunakan smartphone ataupun gadget yang ada supaya kita tidak menjadi terkesan daripada apa-apa yang dipaparkan dekat sana. Ada juga yang dipaparkan berkaitan dengan isu-isu kematian, isu-isu individu-individu yang berhadapan dengan saat-saat kematiannya, boleh mendatangkan kedukacitaan, boleh mendatangkan kesedihan, boleh juga mendatangkan satu mimpi ngeri bagi seseorang individu itu apabila dia kata individu-individu ini pun ada juga di kelilingnya. Mungkin juga ibu bapa mereka ini berada di kejauhan. Saya pun dah 2 tahun tak berjumpa ibu bapa barangkali, kan? Jadi risaunya bila mana kita lihat ada ibu bapa yang pergi tanpa anak-anak dapat menguruskan jenazah mereka dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang boleh kita timbal balas dalam media sosial ini, penggunaan media sosial supaya dia memberi kesan yang baiklah. Sebab banyak menu-menu baik turut dihidangkan sana. Saya sebenarnya tidak bersetujulah sekiranya akaun-akaun media sosial ini kita nyah aktifkan, sebab banyak benda yang boleh kita belajar di sepanjang PKP ini. Banyak ilmu-ilmu dan juga kemahiran dihidangkan di sana. Betul. Oleh pakar-pakar yang berada di seluruh dunia sekarang ini. Selain berkenaan aspek media sosial, kita juga melihat dalam tempoh situasi pandemik COVID-19 ini juga pergerakan golongan remaja ini sangat terbatas, dan setelah beberapa bulan mereka lagi merasai seolah-olah terkurung berada di rumah. Jadi bagaimana Encik Natir melihat keadaan ini, bagaimana faktor persekitaran, suasana rumah sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan emosi dan juga mental remaja, Encik Natir?
Ya, Munawar dan para penonton sekalian, ya, kita lihatlah sekarang ini barulah beransur pelepasan-pelepasan yang diterima oleh rakyat Malaysia ini. Tapi sebelum itu kita boleh melihat mereka ini ataupun seluruh rakyat Malaysia dan juga remaja ini berkurung, kan? Maksudnya diduduk dalam satu compound yang disebut sebagai keluarga itulah ataupun rumah mereka. Dan juga kalau yang duduk di kawasan-kawasan perumahan bertingkat, rumah flat dan sebagainya, juga mereka tidak dibenarkan turun ke kompaun bawah di sana dan juga berlega-lega di ruangan-ruangan yang mungkin diguna pakai secara bersama oleh penduduk di sana. Jadi sekarang ini bila kita sebut berkaitan dengan isu persekitaran ini, sebenarnya persekitaran yang wujud adalah persekitaran di dalam rumah. Persekitaran di dalam rumah ini yang akan menyumbang kepada perkembangan remaja itu dan juga perkembangan psikologi, sama ada dia sihat ataupun tidak, kan. Jadi kalau kita mewujudkan suasana persekitaran yang tidak baik di rumah, sebagai contoh, kan, seseorang ibu ayah mungkin diberhentikan kerja dan sebagainya, mungkin dia rasa terbeban, terkesan, stres dan sebagainya, tetapi dia kena calm ataupun dia kena tenangkan diri dan juga jangan salurkan kekalutan hidup, kesukaran hidup, stres itu kepada anak-anak. Ini akan menyebabkan ekosistem ataupun menyebabkan suasana ataupun kita sebut juga cuaca rumah tangga itu akan bermasalah. Jadi bila mana cuaca bermasalah, petir di sana, guruh, berdentum dan sebagainya dalam rumah, akan menyebabkan ekosistem itu adalah tidak sesuai untuk perkembangan fizikal kehidupan individu yang ada di dalam itu dan juga perkembangan psikologinya. Jadi mungkin elemen-elemen persekitaran ini kita lihatlah, kan, bila mana ramainya individu berada dalam rumah, mungkin juga berlakunya kerosakan-kerosakan tertentulah, ya. Ada ramai klien-klien saya bagi tahu tombol pintu tercabut, paip air patah, lampu pecah. Biasalah ada ramai orang guna, kekerapan penggunaan toilet dan sebagainya menyebabkan kerosakan-kerosakan tertentu. Jadi itu juga faktor-faktor persekitaran kita lihat, kan. Jadi bagaimana kita menyesuaikan kehidupan kita dalam keadaan yang mencabar ini adalah sangat penting supaya kita dapat kekal dalam keadaan kesejahteraan kesihatan fizikal dan juga kesejahteraan mental kita. Mungkin aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan di rumah juga pentinglah dalam kita memenuhi hari-hari kita yang panjang ini. Sebenarnya bila mana lama duduk kat rumah, rasa hari kita lebih daripada 24 jam. Jadi aktiviti-aktiviti fizikal, aktiviti-aktiviti bercucuk tanam, kan, dan juga aktiviti-aktiviti mungkin sukan setempat ataupun sukan dalam rumah ini boleh menyebabkan persekitaran ataupun ekosistem ataupun cuaca dalam rumah itu lebih tenang, lebih calm dan juga mendatangkan satu nilai baik kepada kesejahteraan psikologi ahli-ahli dalam rumah tersebut. Encik, nanti kita ada lebih kurang 2 minit untuk kesimpulan yang kita ingin dengarkan. Ibu bapa kadang-kadang bila anak remaja itu datang meluahkan satu masalah, sama ada mereka orang lain lagi susah daripada you ataupun mereka keterbukaan ibu bapa itu untuk menerima apa saja keluhan itu mungkin tidak begitu ideal seperti yang diharapkan oleh golongan remaja. Jadi apa yang mereka boleh lakukan untuk mendengar luahan tanpa menghakimi dan tidak menafikan emosi yang dialami oleh anak remaja mereka? Betul, Zaleha. Ini adalah cabaran keibubapaan masa kini lah, kan, sebab kekalutan kita dan juga mungkin juga masa yang tak ada itu. Jadi menyebabkan sekurang-kurangnya kita memberikanlah telinga kita ni sebagai seorang ketua keluarga, sebagai ibu dan ayah ni, kita memberi juga ruang kepada mereka, kita mendengar dan juga mungkin kita boleh memberi satu gambaran sesuatu yang lebih baik akan dapat kita kecapi bersama. Sini adalah waktu bertenang. Pada ketika ini waktu bertenang, ibu ayah ambil maklum apa yang sedang berlaku di kalangan anak-anak sekarang ini dan juga kita akan solve secara bersama. Sekurang-kurangnya anak-anak ini tidak meluahkan di media sosial dan juga tidak meluahkan kepada individu-individu yang tidak tepat dan akhirnya mereka ini akan menjadi mangsa keadaan. Di luar sana banyak pemangsa-pemangsa yang akan menyebabkan anak-anak ini yang naif ini berhadapan dengan keadaan yang negatif sekiranya ibu bapa tidak mengambil peranan sebagai seorang pendengar yang baik. Jadi sama-sama kita ambil peranan ini menjadi pendengar yang baik dan solve setiap isu yang ada, walaupun tidak sempurna kita punya penyelesaian itu, sekurang-kurangnya kita mengambil tanggungjawab itu. Saya kira itu, Zaleha.
Baik, terima kasih Encik Nazir kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Banyak yang kita sendiri pelajari bagaimana untuk barangkali membantu golongan remaja yang tampil untuk meluahkan emosi. Terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini. Dan Encik Nazir. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Kadang-kadang remaja ni alangkan belum pandemik pun mereka tidak berkomunikasi. Semua akan mereka simpan sendiri. Dalam situasi sekarang lagilah mereka akan memendam perasaan. Jadi perbicaraan itu bukan satu yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan golongan remaja kita. Dan kita harapkan juga melalui perkongsian itu tadi memberikan input-input yang berguna, berinformasi kepada kita semua dalam kita memastikan kesejahteraan emosi dan juga mental keluarga, institusi keluarga dan juga secara spesifiknya untuk golongan kanak-kanak dan juga remaja.